Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion Casey. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Kisi ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669111897. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya kelab KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda dan hantarkan ke talian 72346. Ingat, sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Kalau anda rasa takut, matikan radio anda. Selamat tengah malam, Casey dan juga para pendengar Ria 897. Nama saya Putra. Saya ingin berkongsi peristiwa pengalaman yang tak dapat dilupakan. Waktu itu saya sedang memandu seorang diri setelah menghantar tunang saya pulang ke rumah. Saya menjemput beliau sekitar 2 lebih pagi kerana tunang saya habis waktu bertugas beliau pada jam 2:30 pagi. Dari tempat tugasnya, saya menjemput beliau dan hantar ke rumah. Jadi apa yang berlaku setelah saya turunkan tunang saya di rumahnya, saya pun berhenti seketika. Saya menghisap rokok sebatang sebelum saya pulang. Secara jujur memang mengantuk. Tapi malam tersebut tunang saya benar-benar minta bantuan. Oleh kerana transportasi yang telah pun selalu mengambil tunang saya untuk menghantar dan membawa dia pulang, tidak dapat hadir pada malam yang dimaksudkan. Jadi tunang tidak ingin naik teksi untuk pulang ke rumah. Jadi pendengar Ria 897, kisah yang diceritakan oleh Putra. Setelah dia menghantar tunangnya pulang, dia pun memandu untuk pulang ke rumah. Tapi sebelum tu, dia berada di kolong blok rumah tunangnya menghisap sebatang rokok. Kisahnya begini, apabila saya berada di tempat letak loading unloading bay, tempat muat naik muatan di kawasan rumah tunang saya, iaitu di kawasan Yishun. Saya menghisap sebatang rokok. Sedang saya berdiri, saya macam merasakan kadang-kadang kita boleh tahu ada orang sedang memerhatikan kita, ada sesuatu sedang menengok kita, macam itulah Kisi. Jadi kata Putra, dari saya berdiri memandang ke depan, saya pusing dan tengok belakang. Bila saya pusing ke belakang Kisi, terperanjat saya apabila di sebuah rumah di tingkat 2, di lantai 2 blok ... di Yishun, kelihatan seperti ada seseorang sedang berdiri di tingkap dapur. Tapi yang menghairankan, rumah tu di tingkap dapurnya tidak ada sebarang galah. Tidak ada sebarang galah yang tergantung. Tidak ada sebarang pakaian yang kelihatan. Tingkap rumah orang yang ada di tingkat 2 yang saya pusing dan ternampak ditutup rapi. Tingkapnya, dari tingkap yang pertama sampai yang terakhir, semua ditutup rapi. Bahagian dapur gelap. Jadi, yang saya boleh lihat, mungkin kerana cahaya dari bulan pada malam tersebut. Casey, saya sedang isap rokok ni. Tiba-tiba terasa sesuatu memandang melihat saya. Saya pusing ke belakang dan saya terpandang. Rumah pertama saya nampak rumah tingkat 2. Casey, makcik ni sedang berdiri Rambutnya panjang tapi tidak terurus. Sedang berdiri sambil memerhatikan saya dari atas. Saya pasti dia tengah tengok saya.
Sebab keliling saya tak ada benda lain Casey. Kereta dan sebagainya. Jadi saya yakin makcik itu sedang melihat saya. Pendengar Ria 897, cuba anda bayangkan. Jadi, apa yang berlaku selanjutnya ini memeranjatkan beliau. Dia tiba-tiba Casey, katanya, tiba-tiba Casey, saya selepas ternampak makcik tersebut, saya terperanjat. Dalam masa yang sama, beberapa saat kemudian, bau yang cukup wangi sangat-sangat. Dengan segera saya campak rokok, saya matikan rokok saya, masuk dalam kenderaan dan pandu pulang ke rumah. Dalam perjalanan meremang bulu roma seperti ada sesuatu dalam kenderaan yang saya pandu. Saya tak berani nak teruskan. Saya tak boleh pulang ke rumah. Oleh kerana saya rasa takut dan was-was, saya ingat pernah seorang pendengar misteri jam 12 Encik Kadir memberitahu, kalau rasa seperti ada sesuatu ikut kita pulang, jangan terus pulang. Saya singgah kedai kopi. Di bawah kolong blok rumah saya ada kedai kopi. Duduk di sana untuk lebih kurang setengah jam. Minum secawan air sambil saya berbual dengan tunang saya yang dah masuk tidur. Jadi Casey, akhirnya setelah lebih kurang setengah jam, saya terus pulang ke rumah dan saya bersyukur. Apa jua entiti yang ikut saya tidak ikut sampai pulang ke rumah. Terima kasih Casey dan juga selamat tengah malam. Baik saudara, kita akan teruskan dengan kisah pengalaman anda di Ria 897. Macam-macam kisah yang diceritakan oleh rakan-rakan kita. Awal tadi dari Putra telah menghantar ataupun tunangnya pulang ke rumah. Wah, terkena gangguan penampakan di tingkat 2. Rumah tu seperti rumah tu kosong lah. Cara dia gambarkan, dia tak cakap rumah tu kosong, tapi digambarkan tingkap semua tutup. Tempat gantung tu tak ada galah ataupun baju yang disangkut. Dan nampak seorang makcik dengan rambut tidak terurus berdiri, sedang mungkin dia rasa, dia yakinlah makcik itu sedang pandang ke arahnya. Bagaimana? Baik, kita akan teruskan dengan lebih banyak kisah di Ria 897. Kisah selanjutnya ini tentang apa? Kita teruskan di Ria 897, Misteri Jam 12 bertemankan saya, Casey. Baik rakan-rakan pendengar Ria 897, kisah berikut ini adalah kiriman email dari seorang rakan pendengar. Yang ini namanya Suhailah, berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan. Katanya, Casey, peristiwa yang saya ingin ketengahkan ini berlaku di Phuket apabila saya dengan juga, katanya di sini, saya dan suami saya bercuti untuk 3 hari 2 malam di Phuket. Jadi peristiwa yang menakutkan ini berlaku apabila pada malam yang kedua, saya keluar dengan suami, bersia-sialah berjalan pada malam tersebutlah. Jadi sedang berjalan-jalan ni, ada satu sudut di lorong ni kelihatan seperti seorang wanita dengan anaknya. Pakaiannya memang tak terurus Casey, koyak-koyak, dan melihat keluarga ni memang kasihan. Jadi apa yang berlaku, saya pun mintalah suami saya duit. Jadi suami tanya kenapa, saya kata saya nak menderma. Suami pun hulurkan duit. Kemudian suami saya sebenarnya sedang berbual dengan seseorang di salah sebuah kedai. Jadi suami sedang bercakap dengan seseorang. Jadi suami bila ulurkan duit tak tanyalah nak derma pada siapa, nak pergi mana. Suami keluarkan duit dari poketnya dan serahkan pada saya. Jadi suami masih berbual, saya tinggalkan suami saya. Kemudian saya jalan dekat orang, 2 anak beranak di Casey. Ibunya dengan anak gadisnya sedang berdiri di tepi jalan. Saya pun sampai. Saya letak duit di dalam mangkuk yang mereka tada tu. Jadi saya letak duit, saya sebutlah sawadika, saya letakkan duit. Mereka tengok saya, mereka senyum. Saya pun kemudian pusing ke belakang. Hati rasa lega Casey. Mungkin tak banyaklah saya beri, tapi sedikit sebanyak saya rasa dapatlah mereka beli makan dan minum. Saya patah balik. Kemudian sedang saya berjalan ni Casey. Tiba-tiba suami dengan orang kedai yang suami sedang berbual tu menjenguk, melihat saya yang sedang berjalan menghampiri mereka, kata Suhailah. Jadi bila sampai, suami tanya, awak pergi mana?
Oh, saya kan tak cakap abang saya pergi derma ada budak dengan anaknya. Kesian bang. Kemudian, awak pergi sana, awak derma dekat siapa? Saya pusing belakang. Casey, saya tunjuk, saya nampak Casey. Tu, 2 orang kat belakang tu bang. Kesian bang tengok. Jadi, suami tengok tak nampak apa-apa tau Casey. Apa yang berlaku? Lelaki yang menjaga kedai tukang urut ni Casey, food reflexology. Dia pegang tangan suami, pegang tangan saya, dia tarik kami berdua masuk ke dalam. Dia kata, no, dangerous. Cara dia bercakap seolah-olah menghalang kami melihat sesuatu. Saya dengan suami tengok dan lain macam Casey. Dini ni nak apa pegang kami ke? Kemudian nasib baiklah Dini memang fasih berbahasa Inggeris. Kemudian dia pun memberitahu, dekat kawasan tu memang banyak wandering spirit. Ini berlaku di Phuket, pendengar Ria 897 katanya, down there many spirit, sometimes no human. You don't go there again, kata dia pada suami dan saya. Saya terperanjat, saya kata, no, I donated my money just now. Casey, yang memeranjatkan saya, lelaki itu mati-mati kata itu wandering spirit. Kalau tak kenapa suami kau tak nampak, aku pun tak nampak. Saya baru percaya Casey. Pada mulanya ingatkan suami ajak bergurau. Kemudian dia beritahu saya, lain kali nampak macam tu, kalau nak tahu senang. Jalan 2-3 tapak, kemudian toleh. Bila nak toleh, jangan toleh dari kanan, toleh ke belakang dari kiri. Kalau nampak lagi, itu orang. Kalau toleh sebelah kiri, benda tu dah hilang, maka itu bukan orang. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ini daripada Encik Muzaffar. Kata Muzaffar, Casey, saya nak kongsilah pengalaman saya berlaku tahun 2007. Waktu itu saya dengan isteri pergi memancing dekat Sungai Kalang. Dan saya ingat lagi, selepas pukul 9 kami sampai. Jadi tidak begitu ramai lah. Saya cuma nampak ada 2 budak Cina ni juga sedang memancing. Tapi di bahagian satu lagi lah, kami across the river. Maksudnya tu bertentangan lah mereka memancing. 2 budak Cina sedang memancing bertentangan. Jadi kata rakan kita, apa yang berlaku ni apabila dah mula memancing sekitar pukul 10 lebih malam nak dekat pukul 11, saya kata pada isteri lah, nanti pukul 12 kalau tak ada ikan juga kita balik lah, sebab dah hampir 1 jam lebih kami memancing, tidak ada sebarang hasil. Setiap kali umpan hilang tapi ikan tak dapat ditangkap, kata beliau. Jadi isteri saya pun duduk dan buatkan saya secawan kopi apabila saya minta isteri saya lah, sebab dah mengantuk juga ni Casey. Nak tunggu jam 12 sebelum kami nak pulang, tiba-tiba saya terperasan 2 budak Cina ni sedang memancing dan mereka sedang tarik joran tau. Joran mereka yang terkena gigitan ikan, kemungkinan kata beliau. Jadi dalam hati ni, budak ni dapat ikan lah. Saya pun tak beritahu isteri, saya perhatikan mereka tau. Mereka cuba tarik. Tapi entah macam mana Casey, dari jauh saya nampak dengan jelas atas permukaan air tu macam orang tau Casey. Mereka tarik sesuatu dan nampak macam manusia. Apa yang berlaku, kata rakan kita ni, apabila saya nampak benda tu berlaku, saya pun panggil isteri. Awak, sini. Isteri pun datang dengan minuman. Dia serahkan pada saya tengok, saya tunjuk pada isteri. Nampak tak? Astaghfirullahalazim, isteri saya istighfar. Apa tu bang? Saya pun cakap, tak tahulah, awak tengok betul-betul. Jadi 2 budak Cina ni Casey cuba tarik. Akhirnya tali tangsi yang mereka gunakan untuk memancing putus. Depan mata kami benda tu berlaku Casey. Saya rasalah dalam air tu ada penunggu. Setiap kali ikan dapat ditangkap, setiap kali itulah penunggu akan makan ikan yang kami penat-penat tunggu dan tangkap.
Oleh kerana tidak berhasil pada malam tersebut, jam 11 lebih malam, saya dengan isteri dah bungkus. Tak perlu tunggu 12 tengah malam. Kami pun bungkus, angkat barang-barang semua dan tinggalkan kawasan Kalang River lah sebelum kami pergi makan dan pulang ke rumah. Itu saja, terima kasih daripada seorang pendengar yang mempunyai pengalaman di Sungai Kalang. Dari 897, saya akan teruskan pengalaman berikut ini. Datangnya dari seorang pendengar, berkongsi peristiwa beliau yang tak dapat dilupakan. Yang ini merupakan kiriman email yang saya terima dari seorang rakan. Dari rakan kita bernama Lina. Lina berkongsi peristiwa. Casey, boleh tak kalau bacakan pengalaman saya? Saya ni adalah seorang rider. Saya suka menunggang motosikal. Tapi katanya kadang-kala bila saya menunggang motosikal ni selepas waktu malam, selepas saya balik dari tempat tugas pada waktu malam, saya akan ronda-ronda kawasan rumah saya lah, hanya untuk ambil angin. Rumah saya ni di kawasan Woodlands. Jadi pada suatu malam, bila saya menunggang motosikal, saya telah pun menuju ke arah Woodlands Waterfront, yang merupakan sebuah taman tarikan yang baru di Woodlands. Woodlands Waterfront ini bertentangan dengan Johor. Kalau Casey pernah ke sana, pastinya Casey tahu. Lokasi ini memang cantik sangat-sangat dan tempatnya sunyi dan tenang. Di sana ada jembatan. Jembatan tersebut ramai yang gunakan untuk beriadah ataupun memancing. Saya pula bila dah letakkan motosikal, saya pun berjalan untuk ambil angin. Saya memang suka seorang diri. Jadi sedang berjalan ni, dari jauh saya nampak ada seorang perempuan sedang duduk di tepi. Betul-betul bukan dekat jembatan, tetapi tepi walkway. Di sana ada tempat duduk. Jadi wanita ni sebenarnya sedang duduk seorang diri dan jauh daripada orang-orang awam, Casey. Dalam hati, wah, berani betul perempuan ni duduk seorang-seorang. Saya ni, Casey, tomboy. Saya tak kisah pun. Jadi bila nampak perempuan ni duduk sorang-sorang, saya jalan tepi dia, kemudian saya terhidu bau wangi sangat. Dalam hati pun bercakap, wangi betul lah si Minah ni. Dah lah duduk sorang-sorang, jauh pula tu. Jadi saya pun tak apalah, tak layan, saya jalan jauh. Casey, bayangkan. Setelah saya jalan beberapa tapak, melepasi wanita yang sedang duduk betul-betul di depan kawasan perairan tu, ada tempat bangku, saya sempat toleh ke belakang. Bila saya tulis, kelip mata wanita yang sedang duduk hilang. Casey, hilang Casey. Bayangkan, saya tulis saja dah hilang, mata saya terus tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, cuba cari tahu, cuba locate wanita yang duduk di bangku awal tadi. Saya pasti tidak kelihatan. Nak jalan terus, nak tenangkan diri, akhirnya jiwa saya tak tenang. Saya patah balik. Kali ini jalan lebih laju daripada saya jalan sebelum ini. Akhirnya saya pun bercampurlah dengan mereka yang ada di atas jembatan, yang sedang memancing, yang sedang duduk berborak-borak dengan rakan-rakan mereka, setakat duduk di sana untuk ambil angin sahaja. Terima kasih dan selamat tengah malam. Itu dia pengalaman dari rakan kita. Bayangkan Jadi itulah, beberapa tapak dia jalan tu, selepas nampak wanita, dia sempat toleh ke belakang. Dah hilang wanita tu sekelip mata. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Okey, bagaimana dengan kisah yang tadi dikirimkan oleh seorang rakan? Katanya, saya memang tomboy Casey. Oh, memang tomboy jadi dia sukalah jalan sana jalan sini Baik, ini ada rakan kita berikan pendapat pandangan dari siapa ni? Okey, ini daripada Alicia katanya, waterfront tu memang seram, lagi-lagi di kawasan tandas Tandas selalunya kalau kata tentang tandas ni tandas mana pun seram. Tandas itulah dikatakan tempat berhimpunnya makhluk-makhluk gaib ni Macam mereka punya pot lah kira Jadi
Ada juga yang lain-lain telah pun berikan komen. Ini ada kiriman yang saya terima ni daripada respon kisah awal tadi. Ini daripada Faizal. Faizal kata, KC, saya memang pernah ke Woodlands Waterfront bersama dengan isteri saya. Waktu itu, kata beliau, saya sedang berjalan seorang diri apabila isteri saya menegur sesuatu. Dari jauh, saya rasakan macam tak sedap hati. Nak ikutkan perasaan, memang nak balik. Tapi isteri saya nak pergi tempat tu juga. Saya pun pergilah. Kalau saya ingat lagi, sekitar pukul 1 pagi. Dan pada hari tersebut, keesokan hari memang saya tidak bertugas. Kisi hari Isnin malam, ya, nak masuk hari Selasa. Iaitu hari Selasa 1 pagi itulah. Jadi, kata beliau, tak ada orang pun, Kisi. Tak ada orang langsung. Sedang berjalan menuju ke arah jeti yang isteri nak pergi sangat. Saya terperasan, Kisi. Tempat duduk betul-betul tepi laut tu ada seseorang sedang duduk seorang diri. Saya dah nampak sesuatu ni, saya macam tak sedap hati, saya pun dalam hati membaca sesuatu. Entah macam mana Kisi, bila saya baca, habis saya ayat tersebut, saya sembuh. Saya rasa tu tiup Okey. Jadi setelah saya meniup ke arah tempat yang saya rasa mungkin sesuatu tak elok, saya pun berjalan ke hadapan. Tiba-tiba saya dapat rasakan isteri saya yang memimpin tangan saya, pimpinan beliau ni genggaman tangannya terhadap tangan saya makin lama makin kuat. Saya pun toleh tengok isteri saya. Apa dah jadi ni? Saya pun tanya pada isteri, kenapa dengan awak? Isteri diam. Kenapa dengan awak? Isteri diam. Saya tengok isteri tengok saya. Tapi kami masih berjalan. Kisi nak tahu tak? Apabila saya tengok depan, tak nampak apa-apa sebenarnya. Tapi meremang bulu roma saya, Kisi. Jadi anda bayangkan pendengar Ria 897. Sebelum saya teruskan, sebenarnya apa yang berlaku diceritakan oleh isterinya. Suami isteri berjalan. Suami nampak sesuatu. Mungkin suami sangka buruk. Suami membaca sepotong ayat. Habis saja ayat tu, dia mungkin... Arti menghembuslah macam tu. Jadi bila ayatnya habis, suami dah mengembus, berjalan mereka kedua ke depan menuju ke arah jeti yang panjang di Woodlands Waterfront. Jadi beliau menceritakan tiba-tiba isteri menggenggam tangan yang dipimpin makin lama makin kuat sambil merenung ke arah saya. Saya pusing tengok isteri yang sedang berada di sebelah kiri. Saya tanya, kenapa dengan awak? Isteri diam. Tanya lagi, diam. Saya pun tak kisah, saya pandang ke hadapan. Pandang ke depan, meremang bulu roma saya, Kisi. Meremang sangat. Kemudian isteri berbisik ke telinga saya. Bang, kita balik, bang. Bang, kita balik, bang. Please, bang, please. Saya pun toleh ke belakang. Bila toleh ke belakang, jalan dan tak nak tanya isteri, Kisi. Apa yang dia nampak? Takut nanti isteri tercakap, dia ikut pulang dah satu masalah. Dalam kenderaan, dah masuk hidupkan enjin, saya pun tutup pintu. Apa yang berlaku, Kisi? Kami tinggalkan kawasan itu. Kemudian saya rasa macam ada sesuatu tadi ikut kami sampailah tempat letak kereta. Setelah tinggalkan kawasan Woodlands Waterfront, kami menuju ke arah sebuah kedai makanan yang buka 24 jam di kawasan Woodlands. Di sana, isteri menceritakan tentang apa yang berlaku. Saya bertanya, kenapa dengan awak tadi? Kata isteri, bila kami berjalan di jeti, sebelah saya ada orang ikut jalan bersama. Sumpah, Kisi, saya tak nampak apa yang isteri ceritakan. Tapi saya boleh rasakan macam ada sesuatu mengikuti kami. Cuma saya seorang tak nampak, isteri boleh ternampak. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kita bersama dengan pendengar kita. Hello, selamat pagi. Pasal kakak saya. Hello. Hello, silakan Michael. Ya. Waktu tu saya berumur dalam dalam 10 tahun gitulah. Ini berlaku pada kakak anda lah. Kakak saya. Jadi ketika anda 10 tahun, ini berlaku dalam rumah ke di luar rumah macam mana? Di dalam rumah. Silakan. Di dalam rumah. Waktu tu dalam waktu maghrib itulah. Waktu maghrib kakak saya pulang lah. Pulang.
waktu pulang keluarga kami ada kat rumah lah. Lepas tu waktu tu dia masuk ke bilik air tu kan. Bilik air tu, jadi tak tahu dengan kenapa dia mendapatkan ibu saya lah. Dengan pekikan ke itu. Saya dengan abang-abang saya semua terkejut lah. Kenapa jadi begitulah. Waktu dia peluk ibu saya tu, saya alam muka dia macam ketakutan. Saya pun macam ketakutan lah gitu. Waktu budak-budak lah. Jadi apa sebenarnya mengganggu kakak anda tu? Wajahnya macam menakutkan gitulah. Saya memperhatikan kan. Jadi kami pun rasa ketakutan lah. Jadi panggil di atas rumah kami tu ada ustaz. Panggil untuk memulihkan inilah kakak saya lah. Waktu tu dia naik bas. Dia pulang, kami tinggal di Teluk Pelangi Crescent dia turun di sekarang Desi tahu yang Safra tu kan. Yang dulu padang bola lah. Di situ lah Pak Mount Faber tu. Setelah pulih dia ceritakan pada keluarga lah yang dia penampakan waktu dia mandi tu, dia mandi pintunya tak tutup rapat lah. Jadi ada kerenggangan sikit lagi itulah. Waktu dia mandi, dia macam terasa macam ada sesuatu memperhatikan dia lah. Di bilik air itu. Yang mengganggu kakak anda waktu itulah. Ya. Jadi setelah anda kata dapatkan bantuan dari seseorang yang tinggal di kawasan yang sama lah. Ya, saya. Jadi nak tahu apa yang dia nampak tak. Waktu tu bila dia buka pintu bilik air tu kan, dia sebenarnya nak lari lah, pasal dia tak boleh lari pasal lembaga tu tinggi daripada atas kita punya rumah tu. Tinggi dia macam lembaga hitam lah. Jadi dia tak boleh lari, terpaksa dia tembus lah tu lembaga. Sebab tu dia rasa ketakutan lah. Jadi ada sesuatu yang menghadang beliau. Nak ke kiri tak boleh, ke kanan tak boleh, lari terus tembus benda tu lah. Terpaksa tembus lah. Dari situ mungkin semangatnya terganggu lah macam tu. Terganggu. Bila dia tatapi ibu saya tu, rasa dia macam benar-benar ketakutan. Kami budak-budak memanglah waktu itu memang rasa ketakutan lah. Tapi sekarang tak ada lah. Pasal kita dah dewasa kan. Terima kasih pada anda. Terima kasih Casey. Kembali. Baik, silakan hubungi saya 669-11897. Pendengar yang 897, saya ingin bacakan kiriman berikut ini. Datangnya dari seorang jururawat yang bertugas di Singapura. Tapi kisah yang diceritakan ini berlaku agak lama dahulu. Tapi apapun, saya akan bacakan pengalaman yang dialami oleh seorang jururawat. Sekarang ini mungkin dia tidak bertugas lagi sebagai seorang jururawat ataupun masih lagi bertugas sebab beliau tidak beritahu. Tapi katanya ini pengalaman ketika saya bertugas di salah sebuah hospital sebagai seorang jururawat. Waktu pengalaman ini berlaku, Kisi, saya sebenarnya sebelum itu nak ceritakan pada Kisi. Ada beberapa pengalaman yang biasa kita dengar, seperti pesakit-pesakit berbual dengan seseorang yang kita tak nampak. Juga ada kalanya nampak pesakit masuk tandas. Tapi pesakit itu sebenarnya bukan seorang pesakit, malah sesuatu. Tapi pengalaman yang ingin saya ceritakan pada Kisi ini, apabila saya bertugas di ward ICU di sebuah hospital. Dalam ward ICU ni, banyak lagi ward-ward kecil ICU yang lain. Di mana ward-ward ini diletakkan, pesakit-pesakit ini diletakkan dalam satu bilik khas. Dan pintu bilik tersebut akan ditutup, sentiasa ditutup, khususnya pesakit-pesakit yang senang berjangkit dengan virus-virus selsema dan sebagainya. Jadi, tak semua orang boleh masuk. Tidak semua orang, hanya mereka yang berdaftar saja dibenarkan masuk untuk berjumpa dengan pesakit-pesakit. Saya berada di nursing counter. Nursing counter di tengah-tengah ward.
ward ICU. Jadi tengah-tengah ward ICU, sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4, 5 deretan ward ICU. Depan saya ada deretan ward ICU. Jadi kiri kanan lah dikatakan deretan ward ICU. Saya ni seorang diri dekat kaunter. Ada ward ni nombor ... Dalamnya sebenarnya ada seorang wanita. Agak muda lah, saya rasa bayar saya kalau tak silap saya. Wanita ni sakit tenat, terpaksa dalam jagaan kawalan rapi di ward ICU. Dari jauh saya nampak ada seorang wanita berjubah kisi duduk di tepinya. Saya ingatkan itu ibu pada wanita tersebut, sebab ibu wanita ni rajin datang pagi, petang, siang, malam. Tidak pernah dia putus-putus melawat anak yang sedang sakit tenat. Begitulah pengorbanan seorang ibu. Mohon maaf kalau saya mencela. Tidak mungkin kalau ibu masuk hospital, anak-anak akan kunjung ibu tu sekerap yang saya nampak ibu kunjung anak dia. Kadang-kadang dia solat sekali di dalam ward ICU tepi katil anaknya. Memang terharu. Jadi sedang saya duduk ni, saya ternampak, oh makcik ni lagi. Dan memang biasa lagi anaknya dah 7 hari diletakkan dalam ward ICU. Pintunya tertutup. Tiba-tiba saya dengar seseorang bertanya dengan seorang wanita. Berbual-bual, saya pun toleh belakang. Bila toleh belakang, saya terperanjat kisi. Saya ternampak makcik yang sama duduk di dalam, baru nak masuk dalam pintu masuk ward ICU. Saya toleh balik ke depan, wanita yang berjubah panjang tu tidak lagi kelihatan. Saya sampai menjenguk ke arah luar desk. Tengok sebelah kiri, mana tahu ada seseorang keluar, tapi tak nampak sesiapa. Perkara yang saya alami ini berlaku dalam masa yang serentak. Jadi, dipendekkan cerita, kata pendengar kita berikut ini. Dipendekkan cerita, saya dengar-dengar kabar, saya tak tahu betul ataupun tidak berita angin yang diceritakan. Rupa-rupanya kisi, budak yang masuk ICU yang waktu itu dah 7 hari dalam ICU telah pun dibuat orang. Wanita yang berjubah hitam panjang yang saya nampak mungkin adalah jin yang mengganggu wanita tersebut. Sebab itulah kisi, setiap kali ibu datang, ibunya akan bawa sebotol air putih, entah air apa. Saya nampak kisi, dia akan tuang di tangan, disapu muka anaknya yang baring dan tak sedarkan diri. Dia akan sapu, dia solat kisi, 5 waktu dia solat dalam ward ICU tersebut. Dan Alhamdulillah, dengan berkat doa seorang ibu yang istiqamah, yang tidak putus-putus meminta bantuan dari Yang Maha Esa, budak tadi sedar, dah boleh bergerak, dah boleh bercakap sedikit demi sedikit. Ibunya rasa gembira dan akhirnya wanita tersebut discharge dari ICU masuk ke ward yang biasa. Dan dari situlah bila saya mendengar cerita dari rakan-rakan jururawat yang lain, ibunya kata menceritakan pada mereka sampaikan pada saya, anaknya dibuat orang. Adakah mungkin yang saya nampak tu penunggu yang mengganggu anaknya? Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Pendengar yang 897, kisah yang saya ingin sampaikan berikut ini adalah kiriman SMS yang dikirimkan pada saya dengan kodnya Kelab KLUB. Jarak nama kisah misteri dihantarkan ke talian 1460 72346. Dan mungkin pendengar-pendengar dari seberang tambak, ya, mungkin pernah mengalami situasi yang sama.
Dan ini berlaku di salah sebuah rumah flat di Singapura, dan di Malaysia juga ada rumah-rumah flat lah. Jadi pengalaman yang diceritakan oleh seorang gadis yang bernama Ellie, berkongsi pengalaman. Kata Ellie, peristiwa ini berlaku agak lama, Casey, sekitar tahun 80-an. Waktu itu saya menetap di sebuah kawasan yang dikenali sebagai Bedok Reservoir. Jadi pengalaman beliau yang diceritakan ini sampai sekarang lah. Waktu itu beliau masih anak dara lah. Tapi sekarang kata Ellie, saya dah berumah tangga dan sudah pun mempunyai cahaya mata. Baru-baru ini saja saya berani mendengar rancangan Misteri Jam 12 setelah saya berjinak-jinak dengan mendengar MJ12 dahulu di YouTube. Bayangkan, Casey, saya dengar rancangan Casey selama 2 tahun hanya menerusi YouTube. Itu pun bila saya dah masa lapang. Tapi sekarang ini saya dah berani bersama dengan Casey, malah di Facebook pun saya dah beri komen. Tapi tolonglah, nama Facebook saya ini jangan sebut Casey, hanya untuk Casey tahu saja. Dan nama Ellie adalah nama sebenar saya. Pengalaman yang saya nak ceritakan tahun 80-an. Beberapa kali bila saya balik dari tugas, agak lewat malam, Casey, saya dapati mesti ada seorang wanita ni akan berada di tempat sudut yang sama di kolong blok rumah saya. Kawasan yang saya tinggal, Bedok Reservoir, kalau selepas waktu-waktu tertentu, misal katalah selepas jam 10 malam, mesti tak ramai orang. Masing-masing semua dah masuk tidur. Saya tak tahu kenapa. Saya juga pernah bermalam di rumah-rumah cousin ataupun rumah-rumah sepupu saya. Saya dapati rumah mereka kadang-kala waktu malam pun masih ada orang yang lepak bawah blok, jalan sana, jalan sini. Tapi di rumah saya, Bedok Reservoir, khususnya saya tak nak sebut nama kawasan lebih terperinci lagi, memang tak ada orang pun. Jadi, bila saya balik, berjalan kaki di kolong blok, akan kelihatan wanita yang sama. Wanita yang sama akan berdiri di tempat yang sama. Waktu saya balik itulah saya akan nampak. Pada mulanya memang tidak menakutkan saya. Tapi lama-kelamaan bila benda yang sama berlaku, waktu sama, tempat sama, orang yang sama, akan mendatangkan syakwa sangka. Semakin lama saya semakin takut. Akhirnya, Casey, pada suatu hari, bila saya balik itu, orang yang sama tak ada. Lazimnya saya akan nampak dia berdiri. Tapi pada malam yang disebutkan, tidak ada wanita yang saya nampak. Saya pun jalan menuju ke arah lift. Tekan butang lift. Waktu tu tak adalah handphone. Jadi sedang menunggu lift, tiba-tiba terdengar sesuatu. Assalamualaikum. Dengan suara seperti garau, saya dengar orang beri salam. Bila dengar orang beri salam, saya toleh belakang. Tak nampak orang, Casey. Tapi saya nampak wanita yang sama dekat blok sebelah sedang berdiri memerhatikan saya. Takkanlah suara wanita jauh tu seolah-olah di tepi telinga saya, Casey. Casey, bila saya sedang perhatikan wanita tersebut, tiba-tiba dia lari menuju ke arah saya. Menuju lari ke arah saya tengok lift dalam perjalanan nak turun ke bawah. Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya lari naik tangga, naik ke rumah saya sambil saya pekik tolong sekuat-kuat hati. Sampaikan ada beberapa jiran yang mungkin belum tidur, saya dengar mereka buka pintu. Orang buka pintu tak nampak saya. Waktu mereka buka pintu, saya dah lari naik atas. Bila menjenguk, benda tu tak ada ikut saya di belakang. Saya rasa lega sangat-sangat. Ini dia pendengar Ria 897. Jadi, kisah yang dikirimkan oleh seorang pendengar. Beliau ni dah lari daripada seseorang yang kejar dia dari blok sebelah. Sebelum tu, kedengaran seperti orang beri salam. Sekarang ni, teman kita dah berada di rumah flatnya. Tingkat berapa tidak dijelaskan. Dah lega bila dia tengok di tangga, celah-celah bahagian bawah tangga ni semua dah tak ada benda tu kejar. Jadi dia tarik nafas lega. Takut masih ada, tapi lega sedikit. Sedang nak naik tangga. Tak tahulah dia tak beritahu tingkat berapa. Kelihatan benda tu, orang manusia entah apa sedang berdiri. Macam mana benda ni boleh naik gitu laju, Casey, sampai tingkat ... Dia tak sebutlah, saya pun tak pasti tingkat berapa. Jadi bayangkan, bila ternampak, tengah jalan tergerak hati untuk saya menjenguk, saya nampak Casey sedang berdiri tepi tembok, sedang menunggu saya. Saya dah tak tahu nak buat apa, saya turun bawa balik.
saya ketuk rumah jiran saya, jiran Cina di tingkat 3. Dia merupakan kawan rapat ibu saya. Ketuk, dia buka pintu. Nasib baik anak dia belum tidur. Jadi dia tanya, nak apa? Saya pun beritahulah masalah saya. Tapi saya cakap, saya kena kejar dengan perompak. Dengan segera dia buka pintu, dia benarkan saya masuk ke dalam. Saya minta izin nak gunakan telefon sebab tahun 80-an memang tak ada handphone. Saya telefon rumah Kisi. Abang saya turun bawah jemput saya. Bila naik atas, naik tangga Kisi, tengok kiri kanan, tengok bawah, tengok atas, takut Kisi. Tapi benda tu dah hilang, tak ikut saya. Sejak malam itu, setiap malam akan nampak perempuan yang sama berdiri pada blok ujung. Saya tak tahu apa yang dia nak dengan saya, tapi kehadiran dia telah membuat saya rasa takut. Setiap itulah, abang saya akan turun jemput saya pulang ke rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Misteri Jam 12 malam. Misteri Jam 12. Mendengar Ria 897. Kita teruskan dengan pemanggil kita. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Ini Kak Nicole, a.k.a. Anggun Soul Hunter dari Pattaya. Oh, Kak Nicole, Hanan Yes, Casey. Apa khabar Kak Nicole? Dah lama tak dengar khabar, Alhamdulillah. Kak Nicole buat panggilan dari Pattaya, Thailand ni sekarang ni. Apa buat di sana? Saya dah tinggal kat sini. Oh, sekarang. Dah duduk sana sekarang? Dah nak masuk 2 bulan lah. Okey. 2 bulan 3 bulan. 2 bulan, 3 bulan like that lah. Okey, jadi Kak Nicole, pengalaman Kak Nicole tentang apa? Di Thailand ke macam mana? Kat Pattaya ni, baru-baru ni lah. Okay. Nak cerita pasal dekat kawasan tempat yang tinggal sekarang ni lah. Okey, silakan. Okey, tempat ni agak sunyi, agak pedalaman. Kondonya agak cantik, besar. So, kita biasalah kalau nak jalan keluar main road tu agak jauh. Sunyi tau, kiri kanan tu semuanya hutan. So, malam tu kita balik dengan my husband balik jalan kaki. Pasal tak ada kenderaan masuk. Rasa kita dah kasih balik lah. So, kita balik tu biasanya tak ada anjing tau Casey. Tapi malam tu macam anjing macam menggonggong-gonggong gitu. Dekat, tu terpanjat sekejap. Aneh, rumah dah berdiri. Memang cakap, apa pasal ni? Tak pernah jalan sini ada anjing banyak ni, tiba-tiba anjing banyak. Dan biasanya memang, Kak Nicole memang tak pernah takut anjing lah. So, suami Kak Nicole cakap, okey, jangan lari. Tak apa, kita diam aja. Kita tak lari, dia tak kenapa apakan kita. Dia memang tak percaya hantu. Biasalah Mak Salim mana percaya hantu kan. So kita jangan gerak. Mana pula anjing mek banyak ni timbul dalam 7-8 ekor like that lah. Okey. So lepas tu kita diam, kita macam cegat dekat situ dah lah, gelap. Harapkan lampu tepi jalan raya tu pun jauh-jauh. Lepas tu anjing tu lari, kita dah macam tegang lah, tak nak buat apa banyak kan. Tapi dia lari tu bukan dia nak kejar kita, dia lari, dia lewat kita. Entah apa yang dia nampak depan kita lah. Sekejap lagi dengar mengilai Casey. Kita pun jalan macam lipas kodong. Jalan selaju-laju masuk kondok. Yang bapak sampai yang security kat depan tu pun macam you go in. Kita pun masuk lah. Diorang ramai-ramai entah apa benda. Diorang oi. Kita pun cabut masuk kondok kita. Tapi tak nampak lah apa benda. Cuma dengar suara mengilai je lah. Tapi sebelum tu yang anda nampak anjing tu menggonggong, kemudian anjing lari lalu depan anda lah. Tapi tak tahu anjing tu gonggong. Mula dia gonggong, dia macam tercegat tu. Mula macam 3 ekor, lepas tu datang lagi dalam 7-8 ekor lah Dad. Gonggong memandang ke situ. Jadi kita ingat diorang tu gonggong kat kita. Jadi suami ni kakak bilang jangan jalan, kita diam aja. Kita tak apa-apakan kita. So
So, dia terus macam serbu lari ke depan. Tapi pas kita tau, lewat kita tau. Nak pusing takut. Jadi kita pun jalan pulang kabur macam lepas kudung balik kat kondo. Adalah dalam 10 minit. Sebab kiri kanan hutan. Jadi kelang kabut lah balik. Tapi tak nampak lah. Kejap macam berapa saat gitu. Dengar perempuan ketawa. Punyalah dia punya nyaring dia. Tapi yang jaga kondo tu suruh awak masuk cepat-cepat lah bilang, you go in, you kondo, you go in. Kita pun masuk kabut lah. Kat sebelah tu pula ada diorang tengah bina lagi satu kondo. Jadi banyak kontraktor yang bermalam dekat situ lah. Macam tahap pun tak diorang teriak-teriak. Oi. Kita pun kabut jalan lah. Dah kita rumah dah berdiri. Tegak gila. Jadi terima kasih Kak Nicole yang buat panggilan daripada Pattaya, Thailand. Lagi berapa lama duduk sana ni? Kita akan ke sini, I akan tinggal sini dalam 1 tahun, mungkin 2 tahun like that. Tapi lah. macam mana pun, I akan ikut you pergi Hokkaido. Ikut, terima kasih lah Yes, sama dengan harum berketak-ketak. Berketak-ketak. Terima kasih Kak Nicole. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Terima kasih lah. Itu dia. Pada Kak Nicole kita. Bye-bye Kak Nicole. Baik, itu dia seorang rakan MG12. Kak Nicole adalah seorang kenalan ketika saya pertama kali kendalikan MG12 ni. Beliau antara penyokong yang pertama lah, yang sokong lah. Saya buat MG12 trip, dia ikut jadi dah jadi kenalan macam tu lah. Jadi juga ada rakan-rakan yang lain seperti juga Megatron Gen 1, ada seperti Abang Hisham, Abang Abu dan sebagainya yang juga mengikuti rombongan-rombongan. Jadi orang rakan-rakan pertama ni lah saya ingat kadang-kadang ada juga yang terlupa. Jadi terima kasih kerana menyokong dan terus bersama dengan kami Ria 897 FM. Saudara, di sini ada kiriman daripada seorang pendengar yang berkongsi katanya. Ini dari kiriman SMS dari Juliza. Apa khabar KC? Khabar baik. Saya ini bertugas sebagai lawyer assistant dan ada masanya saya akan pulang agak lewat sedikit lah. Kadang-kadang lawyer dah balik, saya masih di pejabat sedang buat banyak paperwork yang harus disiapkan. Lagi-lagi kalau besok ni ada hearing. Kalaupun ataupun kerja-kerja kertas-kertas kerja ni harus saya siapkan. Takut nanti esok terlupa dah masalah besar KC. Jadi lazimnya kalau besok lawyer yang saya bertugas dengan beliau ni harus turun court lah. Saya kena siapkan macam-macam dokumen dan surat-surat official. Jadi pada malam yang disebutkan, saya berada dalam pejabat. Sekitar pukul 10 malam saya belum balik. Saya memang nak balik jam 10.30. Jadi 10 malam tu saya dah kira nak habiskan kerja saya dan nak bungkus lah dan mengemas meja saya. Sedang saya kemas ni, tiba-tiba saya terdengar KC, bunyi orang buka pintu. Dalam bilik lawyer saya ni cuma ada 2 pintu. Satu pintu masuk main office, satu lagi pintu masuk ke lawyer's office. Yang di luar ni ada reception table dan ada juga table-table, meja-meja petugas yang lain termasuk saya. Jadi saya tengok depan main door office ni, office main door ni lah kata beliau, tidak ada orang masuk lah sebab tertutup. Tapi bilik lawyer ada orang masuk dan saya nampak agak renggang sedikit. Saya pun bangun lah dan masih lagi mengemas. Jadi apa yang berlaku, bila saya berdiri, saya pandang bilik lawyer tersebut gelap tapi pintunya tak tutup rapat. Saya pun angkat barang-barang saya menghampiri bilik tersebut. Apabila saya nampak, saya terperanjat KC sebab dalam bilik itu kelihatan seperti ada wanita yang hitam, kurus dan menakutkan. Bila ternampak, saya terpekik, habis dokumen-dokumen di tangan saya terlepas. Cerita yang saya nak ceritakan pada KC bukanlah dibuat-buat tetapi benar-benar pengalaman saya. Jadi KC, keesokan harinya memang ada court hearing. Saya kena bawa banyak dokumen yang penting. Dalam banyak-banyak dokumen, satu dokumen saya terlupa nak bawa. Bila sampai di subcourt, saya cari, dokumen tu boleh tak terbawa KC. Saya cakap dengan lawyer saya yang saya ada buat semalam. Saya stay back sampai pukul 10 lebih malam. Lawyer tak percaya. Akhirnya, terpaksa ditundakan hearing kerana saya lupa bawa satu dokumen yang penting. Pendengar Ria 897, saya sampai bergaduh dengan lawyer.
Bila balik pejabat, surat tersebut boleh ada dalam bilik lawyer betul-betul depan pintu. Mungkin malam tu benda tu terjatuh, masuk ke dalam. Yang saya hairan, dalam banyak-banyak surat yang saya dah siapkan, surat yang penting tu boleh tertinggal dan boleh masuk dalam bilik lawyer. Saya tak nampak pun, Kisi. Mungkin ada hikmahnya, Kisi, tapi saya tak pasti. Terima kasih. Selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Rakan MJ12, kita terus dengan pendengar kita di hujung talian yang ingin berkongsi pengalaman misteri jam 12. Hello, selamat pagi. Halo. Siapa tu? Ini Sidik. Sidik, panggilan dari mana Sidik? Dari Ogang. Ada pengalaman misteri Sidik Ada pengalaman isteri dalam bilik Oh, ini dalam bilik rumah anda di Hogang ni? Tak ada, bilik kat rumah kawan. Ya. Jadi apa yang berlaku? Silakan. Bila terjadi dalam kita 4 orang, saya 4 orang, saya dalam 3 orang tidur di depan pintu, 1 tidur dekat di kaki. Okey. Habis bila saya sadar dalam 1 lebih ke 2 pagi gitu macam. Kalau saya buka mata, saya tengok satu orang tu pakai jubah menghadap kawan saya. Saya dalam baling, saya tengok, saya tutup mata, saya buka balik, saya tengok lagi sekali. Kali orang tu bukan macam berdiri, tapi benda tu berjalan tu keluar tembok Habis itu hari saya turun, saya tanya kata orang tua. Saya tanya dia, saya ada tengah pagi, dan pukul 1 ke pukul 2 pagi, saya ada jumpa satu orang tua, saya dalam tidur Dia cakap dalam mimpi, kan? Tidak. Saya sadar, saya tengok tuan tua berdiri, pakai jubah. Kali saya tanya apa tu, makna dia tu, apa maksud dia. Kali tuan tua tu cakap dengan saya tu, boleh jadi ada antara 2. Kalau yang baik lah, saya tak kasih salam. Saya bilang ni, mengepek apa pukul 2 pagi nak kasih salam, saya cakap. Kali yang keluar tarik. Itu pengalaman anda lah ketika nampak. Terima kasih ya. Terima kasih Baik, sama-sama. Kita teruskan dengan pengalaman. Salam DJ KC, nama saya Imran. Ini sebuah kisah mengenai kawan saya Fik. Beberapa hari yang lalu, beliau dan rakan beliau melakukan sebuah adventure di Swarm di kawasan Pasir Ris Park. Semasa mereka sedang berjalan di dalam kawasan itu, mereka menaiki bird tower, berada di atas bird watching tower untuk melakukan eksplorasi. Katanya Fik terhidu bau busuk yang teramat sangat. Terasa tangan dia dipegang oleh sesuatu benda. Kawan Fik lah menceritakan. Jadi terasa tangannya dipegang oleh sesuatu. Katanya Fik berdiam diri saja tanpa memberitahu rakan mereka. Apabila mereka sudah sampai di luar jauh dari kawasan tersebut, ada bekas cala di bahagian tricep tangannya. Padahal kisi beliau menggunakan baju lengan panjang. Apabila beliau jumpa dengan pakar, dipendekkan cerita, rupanya benda itu mengikut teman ni balik. Apabila beliau sedang diubati, terasa seperti ada benda tajam yang menyocok-nyocok seluruh anggota badannya. Yang ini daripada Indra. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya pernah berada di sebuah junction di Singapura. Waktu itu sekitar jam 12 lebih tengah malam. Jadi bila sedang berada di traffic light junction, pada mulanya hanya motosikal saya satu saja yang berada di sana. Tiba-tiba datang sebuah teksi dan berada di sebelah kiri saya. Sedang saya menunggu lampu isyarat ni bertukar menjadi hijau, saya pun pandang sebelah kiri menengok teksi tersebut. Terperanjat apabila ternampak di tempat duduk belakang ada penumpang. Tapi bila tengok sign pada teksi tersebut warna hijau.
Warna hijau, seperti yang kita tahu, teksi itu available. Sesiapa yang tahan, dia akan berhenti. Tapi hairan Casey, wanita yang duduk betul-betul di belakang pemandu tu berdiam diri, tak gerak-gerak seperti terjegat. Saya rasa takut Casey. Kemudian bila lampu hijau, saya biarkan teksi itu berlalu pergi. Saya pula terpaksa tukar arah dan belok ke arah lain sebab tak nak ikut teksi dari belakang. Saya tak pastilah, mungkin benar-benar di belakang tu orang duduk. Teksi lupa nak tekan meter. Tapi saya yakin Casey, saya rasa saya nampak sesuatu yang ajaib. Sebab itulah saya buat keputusan untuk belok ke arah lain. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, nampaknya biasa hari Isnin Uncle pun dah standby nak buat shutdown sistem ni. Jadi saya akan baca mungkin satu kiriman yang terakhir sebelum saya tutup tirai. Yang ini dari rakan kita Hafsa, Casey. Memang ada cerita seram nak kongsi. Tak tahu Casey ada pernah baca ke belum. Saya memang takut nak bercerita. Cuma inilah satu cerita yang sangat pendek yang boleh Casey bacakan. Tapi saya rasa seram. Pada saya lah seram. Sampai ke hari ini saya masih takut bila teringat pengalaman kisah yang nak dikongsi sama. Kata beliau, satu hari itu saya ternampak wajah di celah-celah palang di tangga flat saya. Saya terlihat sebaik saya keluar dari lift. Yang buat saya takut dan terkejut ialah wajah tu yang macam hitam terbakar dan mata merah menyala. Lintang pukang bila keluar dari lift ternampak wajah yang menakutkan itu. Saya lari Casey dan peristiwa itu buat saya demam. Untuk pengetahuan Casey, saya tinggal di kawasan Yishun berdekatan flat yang ada terjumpa dengan keranda tempoh hari. Terima kasih Casey kerana sudah berkongsi kisah daripada Hafsa Cha Johan yang berkongsi pengalaman. Jadi itu dia peristiwa yang tak dapat dilupakan. Baik saudara, terima kasih bagi anda yang sedang bersama dengan saya. Dan esok malam terus saya kembali bersama menemani anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Apa yang anda dengar, ingat semua hanya satu hiburan. Misteri Jam 12.